Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai nak kongsikan satu perbualan antara Brother Fai dan juga special ni, perbualan antara Brother Fai dan juga Osasuke Hikaru. Siapa tak kenal ya dengan tim paranormal Osasuke Hikaru? Beliau ni dah terkenal dan telah diinterview oleh DJ Casey di dalam segmen Malam Seram kan. So pada malam ini adalah sesi perbualan antara Brother Fai dan juga Osasuke Hikaru mengenai pengalaman Brother Fai, iaitu daripada pengalaman seram peribadi dan juga pengalaman seram semasa Brother Fai bersama dengan tim The Haunting Cruise satu ketika dulu. Okey, kepada anda yang belum mengenali Osasuke Hikaru, anda boleh pergi ke channel YouTube, type Osasuke Hikaru. Okey, kita support channel beliau. Jom kita layan, kita pergi Ganu. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kejap. Okey. Siapa ni? Saya Bro Fai. Siapa? Bro Fai. Oh, daripada channel apa? Malam Mistik Bro Fai. Malam Mistik ya? Ya, saya. Okey, daripada mana ni? Saya daripada Semenyih. Semenyih tu di mana? Saya daripada Semenyih, Selangor. Oh, Selangor eh. Alright. Okey. Okey. Nama siapa tadi? Dah lupa. Saya lebih sinonim kalau orang panggil saya Bro Fai lah. Bro Fai. Tapi kalau nama sebenar saya Muhammad Fairuz. Tak apa, saya panggil Bro Fai je. Boleh. Sebelum tu saya ada dengar ada double suara. Boleh perlahankan yang device yang pasang live ni boleh? Sudah, saya padam sekejap ya. Okey. Okey. Sekejap sebentar Hello? Ya, saya. Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Jadi apa yang okey, sebelum tu saya nak tanya Bro Fai sudah berapa lama terlibat di dalam aktiviti eksplorasi ni? Saya kalau nak ikutkan dalam aktiviti eksplorasi ni, saya dah buat lebih 10 tahun sebenarnya. 10 tahun 10 tahun maknanya hampir sama dengan Mr. Zam. Tu kawan jugalah tu. Mr. Zam Extreme orang lama dalam bidang aktiviti eksplorasi. Okey. Jadi pada malam ini kepada semua supporters bersama dengan kita seorang otai di dalam aktiviti eksplorasi yang juga pernah sama-sama, mungkin pernah ada buat rakaman sama-sama dengan Mr. Zam. Tak pernah. Tapi saya pernah buat sama-sama dengan Keraton Paranormal Activity dengan daripada tim Expa, iaitu salah seorang daripada bekas kumpulan Seekers. Keraton ni bukan berpekalang di Singapura. Saya pernah buat eksplorasi bersama dengan Keraton. Dia datang di Malaysia dan kami bergabung buat eksplorasi sama-sama.
Sebab pasukan daripada keraton pun dia ada berurusan lah dengan OH, tapi disebabkan musim PKP ni memang tak boleh buat apa-apa lah orang kata Ya, betul. Okey, jadi sekarang ni Bro Fai boleh kongsikan segala apa pengalaman daripada dulu sampai sekarang, boleh. Malam ni kita open. Nak cerita apa, cerita je. Saya okey. Ni saya cerita terus lah. Saya ni adalah bekas salah seorang daripada tim The Haunting Cruise. The Haunting? The Haunting Cruise. Okey. Haunting saya- Cruise bukan yang macam dengan Mazido Mazido Park PAG Itu PAG. Okey. Saya salah seorang daripada bekas kumpulan kumpulan tim paranormal The Haunting Cruise. Jadi tim tu dah lebih kurang samalah lebih kurang 10 tahun lah, dan sekarang saya pun dah bersara daripada tim tu. Sekarang ni saya dah buat haluan sendirilah. Dah buat haluan sendiri. Dengan menggunakan nama channel Malam Mistik Profile lah. Malam Mistik ni bergerak berseorangan ataupun ada ahli-ahli kru? Malam Mistik Profile ni dia bergerak berseorangan. Actually Malam Mistik Profile ni dia bukan daripada eksplorasi paranormal. Saya lebih kepada menyampaikan kisah-kisah seram. Okey. Menceritakan semula lah kiranya. Ya? Menceritakan semula. Ada juga daripada kisah-kisah yang sebenar, dan ada juga daripada kisah-kisah fiction. Macam itulah. Okey, teruskan. Okey, malam ni saya nak kongsikan satu pengalaman saya lah, tapi bukan dalam tim paranormal lah. Tak apa. Boleh tak? Kisah seram, boleh. pada diri saya sendirilah. Boleh, memang itu yang kita mahukan. Oh. Kita terbuka, tak apa, dalam pasukan ke dalam sendiri tu boleh, semuanya boleh. Okey, macam tu. Biasanya saya akan keluar pergi kerja seawal jam 5 pagi. Okay. Daripada Semenyih saya akan melalui highway lekas. Highway lekas untuk menuju ke arah Kuala Lumpur lah. Jadi apabila saya sampai di highway lekas, masa tu ialah pukul 5 pagi, jalan masih gelap lagi kan. Dalam perjalanan tu saya ada ternampak seorang pemuda tau. Seorang pemuda ni dia berbaju t-shirt putih dan berseluar jeans sambil membawa satu helmet. Dan apabila saya mendekati pemuda tu, apabila kereta saya dah mendekati pada pemuda tu, apa yang saya nampak, pemuda ni dalam keadaan yang bajunya dipenuhi oleh darah tau. Dipenuhi oleh darah. Dan cara pemuda tu berjalan macam orang kata macam jalan tu macam tunduk, macam orang fras lah cara dia berjalan tu tau. Lepas tu dalam hati saya ni memang dah terdetik tau. Dalam hati saya masa tu dah terdetik, ini bukan ni. Faham tak maksud saya? Faham. Ini bukan orang ni. Dalam hati lah. Lepas tu saya teruskan juga perjalanan lah. Jadi bila dah teruskan perjalanan, tiba-tiba saya rasa lain tau dalam kereta. Saya rasa macam tiba-tiba bulu roma saya meremang. Ya? Bulu roma saya meremang. Lepas tu tiba-tiba pula saya terhidu macam bau hamis darah tau. Okey. Bila dah terhidu bau hamis darah, saya pun pandang pada cermin sisi belakang lah. Apa yang saya nampak pada waktu tu, pemuda tadi berada di belakang tempat duduk kereta saya.
Okey. Ya, dalam keadaan pakaian dia yang dipenuhi oleh darah kan, dengan, tapi saya tak jelas lah, muka dia tu tak jelas tau, dia macam tunduk kan, tapi memang nampak pakaian dia memang penuh dengan darah, dengan bau hamis darah kan. Mujurlah pada waktu tu saya tak panik. Bayangkan kalau waktu tu saya panik kan, kemungkinan besar saya akan berlaku kemalangan. Betul. Jadi saya teruskan perjalanan sambil saya baca apa yang patutlah kan, apa yang patut saya baca, surah-surah apa yang patut. Tapi masa tu tak tahulah, saya baca tu mungkin tunggang langgang ke apa ke, saya tak tahulah. Dalam keadaan orang kata terkejut kan, tiba je kan. Dia tak nak pergi juga. Dia tak nak pergi juga. Lepas tu last choice, saya terpaksa azan dalam kereta. Oh, okey. Waktu saya azan tu, benda tu hilang. Pling, hilang macam ditiup angin, dia hilang. Dan dalam waktu tu juga bau hamil darah tu perlahan-lahan hilang dalam kereta saya. Jadi masa tu baru saya teringatlah pesan orang-orang tua lah kan. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang macam ni, berhenti dekat mana-mana lah, dekat petrol pump, tempat yang selamat lah maksudnya kan. Berhenti dekat petrol pump, buka 4 pintu kereta kan. Just kita cakap sajalah kan, sampai sini sajalah aku tumpangkan kau, keluarlah kau dari tempat ni. Jadi saya ikutlah petua orang tua ni lah kan. Lepas saya tutup pintu kereta, saya relax dulu dalam 10 minit tu kan, untuk hilangkan rasa gementar. Sebenarnya rasa gementar juga tau masa tu, menggigil juga tangan masa tu. Sebab benda tu kita tak menjangka kan, benda tu boleh berlaku kan. Betul. Bila saya dah rasa saya tenang, barulah saya teruskan perjalanan. Alhamdulillah sampai di tempat kerja. Ini mungkin sebab yang terdetik tu mungkin sebab kan kita bawa ni bukan orang ni. Kemudian yang jalan tu, brother ni nampak aku ni, tumpang sekali malam ni. Tapi betul Tapi betul. Kalau macam Oi pun tak boleh nak bayangkan kalau benda tu berlaku Kalau lah benda tu berlaku, minta kita jangan panik lah. Kalau boleh tolong stabilkan diri sebaik yang mungkin lah. Sebab kebanyakannya benda-benda ni berlaku boleh mengakibatkan kemalangan. Betul betul. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok dalam berita, dalam Facebook, kereta terbabas tanpa ada orang apa, ini salah satulah perkara yang boleh berlaku. Dia tak semestinya tumpang kadang-kadang dilintas depan kereta apa semua. Jadi orang yang panik ni terus tekan brake, mengelak, itulah yang mengakibatkan kemalangan yang berlaku pada waktu malam lah. Ya, sebenarnya yang saya cerita ni tadi, itu adalah pengalaman saya yang kedua tau. Sebenarnya sebelum tu pernah juga berlaku macam tu. Di mana tu? Berlaku di selepas daripada tol Tangkak di Johor. Urusan kerja juga. Nak share juga ke? Boleh, semua boleh. Boleh share. Pengalaman seram dalam bilik air ke apa, boleh cerita, semua boleh cerita. Jangan risau. Okeylah, saya akan sharekan lah. Waktu tu adalah hari apa ni lah, hari kematian arwah atuk saya lah. Okey. Masa selepas daripada tahlil arwah kan, selepas tahlil arwah, saya dengan isteri lah masa tu bergegas nak pulang ke Kuala Lumpur lah, pulang ke rumah lah. Jadi saya terpaksa bergegas pulang. Masa tu jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Lokasi masa tu di area Tangkak. Selepas daripada tol Tangkak tu nak menuju ke Kuala Lumpur. Jadi selepas daripada tol Tangkak tu, kita akan melalui satu lencongan tau, lencongan arah ke highway lah.
arah ke highway menuju ke Kuala Lumpur tu, masa dalam lencongan tu, saya dengan isteri saya terbau macam sesuatu, kalau orang kata bau pacai. Tahu tak bau pacai? Bacai tu apa ya? Okey, bau pacai ni adalah bau wangian daripada orang yang meninggal dunia. Kalau orang sini kata bau kapur barus, tahu kan? Bau kapur barus. Okey. Oi, serang ni. Bau kapur barus. Jadi saya pun tanyalah isteri saya, awak ni ada terbawa ke kain penutup jenazah arwah tu? Allah. Habis isteri saya pun cakap lah, mana ada, takkanlah saya nak bawa pula kan. Jadi masa dalam lencongan tu, saya ternampak kan, saya ternampak ada ramai tau orang dah, dia macam berjalan daripada lencongan tu nak menuju ke tol ke arah Johor tau. Dia berjalan kaki tapi ramai sangat orang tu. Saya anggarkan dalam 30 orang yang berjalan berdiri tau. Saya fikir masa tu, di bawah tu mungkin ada bas rosak lah. Mungkin ada bas rosak lah. Jadi pun saya pun buat tak tahu je lah kan. Saya pun teruskan perjalanan ke highway nak menuju ke Kuala Lumpur ni gelap. Memang tak ada lampu. Jadi masa tu tak ada pun bas rosak. Apa pasal orang ramai sangat berjalan dekat situ kan? Masa tu isteri pun nampak? Isteri saya pun nampak. Lepas tu dalam perjalanan tu tiba-tiba datang satu bau busuk. Bau busuk, bau bangkai. Saya tengok dekat cermin sisi lah. Apabila saya tengok dekat cermin sisi kan, belakang saya ni kan, okey, sebelah saya ni isteri saya kan, belakang saya ni ada isteri saya juga. Cuba Tuan Ori bayangkan macam mana. Di tempat duduk belakang tu ada isteri juga? Belakang saya pun isteri saya juga. Dia merupalah. Dia lebih kurang dia merupalah begitulah. Habis tu saya cakap dengan isteri saya, awak jangan pandang belakang. Awak baca apa yang patut. Bacalah apa yang patut kan. Lepas tu bila dah baca, lama juga tau saya bawa dia tu, benda tu. Lama sampai di restoran di atas air keruh. Saya benda tu menumpang dekat kereta saya sampai ke restoran di atas air keruh. Jadi saya berhenti dekat restoran di atas tu, saya cepat-cepat keluar dengan isteri. Kita orang pergi minum dulu. Lepas minum tu tengok dalam kereta dah tak ada orang. Dah tak ada orang? Dah tak ada benda tu. Barulah kami teruskan perjalanan. Tapi masa dia duduk dalam kereta tu, adakah dia duduk diam ke, ataupun dia ada membuat reaksi pandangan ke? Dia tak buat apa-apa, dia cuma duduk diam je. Dia duduk diam. Tapi cubalah Tuan Uwais bayangkan kan, sebelah ni isteri saya, belakang tu ada orang serupa macam isteri saya juga. Saya dok nak bayangkan kalau benda tu berlaku pada diri OH lah. Di antara perkara yang sangat menyeramkan lah bagi OH. Itu memang antara pengalaman saya yang boleh dikatakan seram lah. Tapi alhamdulillah, adakah isteri Brofa dia sudah terbiasa dengan perkara-perkara seperti ni? Isteri saya ni macam ni lah. Isteri saya ni dianugerahkan senang nampak lah. Macam-macam benda dia boleh nampak. Jadi bila dia ni kena senang nampak, benda suka ikut dia. Okey, faham. Benda berminat ikut dia. Jadi yalah, kita kan berjalan pada waktu malam kan. Kadang-kadang bila dia ternampak sesuatu tu dengan secara tak sengaja, mungkin dia tertegur benda tu. Okey, betul. Mungkin juga kan. Dia macam tertegur dalam hati kan. Macam
tu benda tu. Tu faham. Jadi bila dah tegur tu, apa lagi, dia pun ikut lah. Sebab itulah orang-orang tua kata, orang tua pun pernah kata kan, kalau nampak sesuatu perkara yang di luar jangkaan tu, kalau boleh janganlah tegur itulah. Orang tua pun memang cakap, kalau nampak apa-apa jangan tegur kan. Walaupun dalam hati. Betul. Tapi macam mana ya Oish, bila kita nampak sesuatu benda tu pelik kan, mata ni kira gatal nak tengok juga kan. Dalam hati ni terdetik juga, kenapa macam ni kan. Jadi kita tak boleh nak elak benda-benda macam tu. Sebab dia kalau macam pendapat OH lah dia macam ni, dia satu dia memang spontan, yang satu lagi satunya dia di luar jangkaan. Sebab kita ingatkan manusia. Bila kita ingatkan mana tahu orang manusia yang memerlukan bantuan ke apa benda kan. Kalau biasanya dah jauh, ada orang kat depan tu pergi, sebab kita akan fokus kan benda tu, benda macam ni benda-benda macam ni kita akan fokus, ingat ada orang tu, rupanya lah tak ada, tiba-tiba tak ada. Itu yang membuatkan jadi fikiran melayang tu. Kalau ikutkan pengalaman saya dekat highway ni macam-macam Oish. Ada lagi satu cerita ni pula, tapi ni saya cerita pendek je lah. Kenapa pendek? Panjang je, tak apa. Cerita ni memang pendek pun. Masa tu sekitar jam 6 petang. Daripada highway apa nama tu, saya pun dah lupa. Dekat selepas daripada tol Batu 9. Batu 10. Batu 10 Ceras. Okey, masa tu hujan lebat, hujan ribut tau. Saya tengah memandu menuju arah ke Kuala Lumpur. Lepas tu saya tengok dekat divider jalan, tengah-tengah tu ada seorang pemuda ni. Dalam keadaan ribut, saya nampak dia isap rokok berkumpul-kumpul. Cuba bayangkan, dah tengah-tengah ribut, hujan ribut tu, isap rokok berkumpul-kumpul. Nampak asap rokok dia berkumpul-kumpul, isap rokok. Benda tu benda pelik lah kan. Sebab memang pelik lah, tengah-tengah ribut boleh isap rokok dekat divider tengah-tengah jalan. Itu benda yang pelik lah. Itulah pengalaman. Okey, tapi sepanjang mungkinlah kalau Bro Fai sudi berkongsi lah tentang sepanjang terlibat dalam aktiviti eksplorasi suatu ketika dulu, kongsikan sedikit pengalaman yang paling menyeramkan dan paling memberikan kesan kepada Bro Fai. Okey, pengalaman tu ada sekali lah. Saya dan masa tu kami buat macam kolaborasi dengan tim lain juga lah. Macam ni kami pernah buat di satu kilang bata, kilang bata di Batu Arang, Selangor. Okey, adakah kilang Batu Arang tu berdekatan dengan hutan-hutan sebab saya ada tengok baru ni yang AY Studio dia ada muat naik video pergi ke kilang batu tu. Betul, kilang itulah. Oh, okey. Masa dalam tahun 2016 kalau tak silap saya lah. Masa tu kami masuk dalam kawasan kilang tu lebih kurang pukul 11.30 malam. Dan berakhir lebih kurang dalam pukul 4.30 pagi lah. Lama. Lama juga kami kat dalam tu. Tapi kami kira ramai jugalah masa tu. Dalam 30 ke 40 orang lah masa tu. Ramai. Dan kami dipecah-pecahkan kepada beberapa orang lah. Waktu eksplorasi tu kan, tim kami ni dalam beberapa orang ada yang kena rasuk lah masa tu. Ada yang kena rasuk, ada yang lari tak ke mana. Memang masa tu memang orang kata keadaan dia memang agak susah jugalah. Kita
kita terpaksa berantap dengan apa orang yang kerasukan tu. Memang masa tu memang keadaan memang teruk sangat lah. Tapi baiklah, dalam setiap tim tu ada perawat lah. Kesian lah tengok perawat-perawat tu memang penat gila lah. Betul. Penat. Dia orang buat rawatan tu penat sebab apa? Lepas seorang yang kena. Berjangkit. Dia berjangkit. Benda tu dah menghuni tempat tu dah lama kan. Jadi bila kita datang dekat situ, dia marah lah. Mungkin ada antara grup-grup tu kan, mungkin ada. Yelah, biasanya kan kalau kita masuk kan, kita kena, yang pertama kita kena jaga adab. Kita ada salam dia kan. Betul. Ada salam dia. Kita kena jaga kita punya apa ni lah, adab kita lah kan. Mungkin adalah antara dalam grup kami tu yang terlepas pandang benda tu. Itu yang terkena tu. Terjadinya kerasukan. Masa dalam kumpulan tu ada seorang team leader kami, iaitu Encik Rahmat Mokhtar kan. Saya pernah tengok satu video dia tengah speech lah. Dia tengah speech dekat satu terowong dekat situ tau. Di Kilang Bata ni. Di Kilang Bata tu lah. Okey, saya ada tengok kilang terowong tu. Yang bulat tu kan? Yes, betul. Okey. Dia tengah speech lah dekat situ. Sekali dekat belakang dia tu keluar asap, macam berkepul-kepul asap. Entah mana asap tak tahu. Jadi pada masa tu buat rakaman secara off recording ataupun buat live? Masa tu ada yang live. Ada yang live, ada yang buat off recording. Kami kan ramai masa tu kan. Jadi adakah pasukan eksplorasi tu masih lagi aktif ataupun berehat? Sekarang ni buat masa ni berehat lah. Sebab tak boleh keluar sekarang ni kan. Betul. Okey, Bro Fai kita, panggilan pada malam ni cukup bermakna. Dan apa kata kalau Bro Fai memberikan sedikit nasihat kepada OH yang masih lagi baru dalam bidang aktiviti ni, dan bagikan sedikit kata-kata nasihat buat admin dan supporters Burung Hantu. Allahuakbar. Okey, macam ni lah. Apapun, saya berterima kasih kepada pihak Osasuke Hikaru kerana sudi mendengar kisah dan pengalaman saya, profil daripada channel Malam Mistik. Dan juga terima kasih kepada para admin yang approve lah saya punya apa ni lah panggilan ni kan. Sebenarnya saya tak ada apa yang saya nak nasihat kan. Cuma ialah seperti biasa, Tuan OH pun tahu jugalah, bila kita buat satu-satu perkara yang melibatkan eksplorasi ni, yang pertama adab kita kena jagalah kan. Adab kita kena jaga, pantang larang kan. Apapun di hati kita, di bibir kita, di mulut kita ni, jangan terlepas daripada kalimah-kalimah Allah kan. Betul. Itulah. Macam kalau kata kita masuk dekat tempat dia kan, kita jaga kita punya perilaku, insya-Allah Allah akan pelihara kita lah. InsyaAllah. Okey. Itulah yang saya boleh cakap. Tak apa. Saya sangat teruja orang lama telefon. Saya sangat mengalu-alukan. Lepas-lepas ni kalau profil nak buat panggilan, teruskan saja. Saya sentiasa menerima panggilan daripada sesiapa saja. Alhamdulillah. Okey, semoga Allah murahkanlah rezeki kepada profil. Semoga perjalanan YouTube Malam Mistik dipermudahkan segala urusan dan sentiasa Allah merahmati profil sekeluarga. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Tuan Uish. Sama-sama. Terima kasih kepada semua. Okey. Terima kasih kepada semua yang mendengar lah. Okey. Okay. Okey.
Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia orang lama, bila orang lama dalam eksplorasi dia hubungi kita, kita rasa macam Allah kecil macam duri semalu saya sangat merendah hatilah dengan panggilan daripada Bro Fai yang sudah terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni dah 10 tahun lama benar tu 10 tahun. OH baru je nak masuk 2 tahun. Beza 8 tahun lebih. Rasa malu pula rasanya kita ni tak. Tapi tak apalah dalam tu pun saya memang rasa sangat malu lah. Bila orang lama ni telefon, saya rasa jadi automatik jadi malu. Jadi sebenarnya banyak lagi tu pengalaman daripada Bro Fai. Saya tahu 10 tahun. Saya 10 tahun dah terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Sudah pasti ada banyak pengalaman daripada beliau. Tapi mungkin malam ni dia malu-malu kucing. Saya malu-malu bewok malam ni. Malu-malu bewok. Tapi tak apa, insyaAllah mungkin selepas-lepas ni Bro Fai dia nak kongsikan lagi pengalaman dia. Saya sangat mengalu-alukan dan saya juga bila dia sebut dia pernah dia pernah kata yang Mr. Zam tu adalah rakan beliau. Saya pun rasa macam tertarik kalau aku boleh telefon Mr. Zam ni pun boleh tahan juga ni. Tapi takut-takut bila kita telefon, hello, ni Osazuki Hikaru. Siapa Osazuki Hikaru? Aku tak kenal. Allah mampu ke lah. Dah kita ayam baru. Mungkin Mr. Zam tu orang yang paling lama orang yang sudah lama terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni lah. Tapi insyaAllah kalau Allah permudahkan, kita cubalah bawakan Mr. Zam Extreme untuk berkolaborasi pula dah, untuk minta beliau kongsikan sedikit sebanyak pengalaman yang pernah dilalui oleh beliau. Lepas tu kita ada lagi The Haunting Crew, Mr. Zam Paranormal, dan yang satu lagi yang saya ingat adalah PAG Paranormal yang diketuai oleh Mazidul Akmal Siddiq dan saya boleh katakan pasukan PAG adalah pasukan yang satu-satunya ada rakaman malam di penjara Pudu. Sebab saya cuba cari dalam YouTube, memang saya tak jumpa cari hak lain-lain tu, kecuali PAG sahaja yang ada rakaman malam di penjara Pudu. Okey, terima kasih kepada Bro Fai di atas perkongsian pengalaman beliau. InsyaAllah kita akan gunakanlah segala nasihat sebab kita jumpa dengan orang lama sudah pasti saya menagih kata-kata nasihat ataupun pandangan ketika ingin melakukan aktiviti eksplorasi.